Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mohon maaf tak kita punya pengurus pun tak jumpa dalam, alhamdulillah. Jadi saya suka pada malam ini untuk membicarakan dua ayat daripada surah Al-Mulk sepanjang rihlah kita ilmiah di Johor ini, iaitu dua ayat daripada surah yang selalunya dibaca oleh setiap orang muslim dan muslimah pada tiap-tiap malam. Tapi pembacaan kita itu kebanyakan dia punya wawasan dia satu perkara saja, iaitu dapat terselamat daripada azab kubur. Tapi sebenarnya surah ini dia menyingkap satu kekuatan yang sangat hebat, yang kalau kita kaji dan kita lihat, ia merupakan satu surah yang menunjukkan di sana kewujudan KPI Tuhan. Kalau kita dalam pekerjaan kita dia ada KPI dia, di dalam ayat ini pun ada KPI yang menunjukkan kita perlu mempunyai satu tindakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan surah ini dia membina satu keyakinan bahawa kekuasaan itu milik Allah. Sebab itu dinamakan Al-Mulk. Tapi cuma kita punya kebiasaan tabiat Melayu ni, Islam di Nusantara, kita kebiasaan kita selalu minta fadilat, dan itu bagus, sangat bagus. Tapi kita alpa asas keagungan kuasa Allah. Ini buku terbaru kita karangan Dr. Zahazan, itu tafsir surah Al-Mulk, ada CD saya. Jadi surah ni bila saya analisa dan kita pelajari pada dua ayat sahaja, iaitu yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini menunjukkan yang pertama, Allah memulakan dengan memuji dan dengan kalimah menyebut tabaraka, maksudnya ta'azama qadruhu, betapa hebatnya Tuhan. Dia macam kita lah, bila kita nak jumpa raja yang ke bawah duli yang maha mulia, dia ayat macam tu. Dia akan sebut sebagai satu muqaddimah supaya orang rasa gah dengan raja tu. Kalau tak ada macam tu, orang tak rasa dia raja. Jadi Tuhan, sebelum manusia berbicara dengan bahasa yang tinggi ataupun dipanggil bahasa protokol dia, Tuhan begitu. Tabaraka, hebatnya Tuhan ini, yang akan menyebabkan semua orang baca surah ini tak ada kehebatan melainkan Allah, kehebatan hakiki itu. Dan ini pembinaan yang sangat kuat bagi setiap muslim dalam dirinya. Yang hebat Tuhan dia sahaja, yang lain itu adalah kehebatan yang Allah berikan secara pinjaman, idhafah, seperti bayang-bayang. Bayang-bayang wujud sebab wujud kita. Bila kita dah tak ada, bayang-bayang tu hilang sebagai satu pinjaman. Begitu dengan semua leluasa yang kita ada, hakikatnya itu adalah pinjaman ataupun kasih sayang Allah kepada kita. Maka Allah menisbahkan sifat kekuasaannya kepada manusia. Hakikatnya manusia ini tidak memiliki apa-apa. Jadi orang yang baca surah ini, dia akan membina satu keyakinan yang luar biasa. Sebab keyakinan ini muskilah kehidupan seluruh manusia dalam dunia ini. Di barat muskilah apa? Keraguan, stres. Dia kehidupan dia panggil sama-sama. Tidak ada satu doktrin yang kuat. Mereka hidup mereka begitu. Sebab itu di barat problem bukan problem duit, bukan problem sains, mereka maju, bukan problem teknologi, tetapi problem mereka hati tak tenang, tak ada satu kebesaran dalam jiwa mereka. Tapi alhamdulillah kita orang Islam, bila kita baca surah Tabarak ini, Al-Mulk ini, kita merasakan kekuasaan itu milik Tuhan kita, dan kesemuanya Allah yang menetapkan sama ada pemerintah itu jahat atau baik. Tabarakalladzi biyadihil mulk, hanya di tangannya, bukan tangan seperti kita, tapi makna Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan ini, sehingga dia boleh bagi kuasa kepada Firaun. Firaun zalim dan kita tidak suka, Tuhan pun tak suka dia.
Tapi Allah nak tunjukkan kepada manusia, kekuasaan bukan manusia yang lantik, Allah yang lantik, walaupun di tangan orang zalim. Maka di situ kita melihat subhanallah, bukan kita sokong kezaliman, tetapi kita melihat kekuasaan Allah, qayyumah dia itu. Sifat al-qayyum yang kita baca dalam al-asma, nama Allah Ta'ala yang mulia itu di antaranya al-qayyum, maknanya dia boleh dirikan siapa-siapa yang tu'til mulka man tasha, walaupun kepada orang yang zalim. Ini kehebatan, ini akidah seorang muslim. Jadi dia tidak putus asa sebab dia tahu kekuasaan itu bukan milik sesiapa, milik Allah. Sengaja Allah perjalankan kekuasaan itu kepada orang zalim. Orang zalim pegang, tak apa, Allah yang berikan. Ada masa Allah tukar pula, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Maka orang Islam dia sentiasa positif. Dia tidak menyokong kemungkaran, tetapi dia positif. Apa yang dibuat itu adalah keputusan Tuhan untuk menunjukkan siapa pun tidak boleh mentadbir urusan Allah. Ajaib. Sebab itu hatta Nabi Musa AS tak boleh nak turunkan tahta Fir'aun melainkan dengan izin Allah. Penurunan tahta manusia tidak menguasai, Allah yang menguasai. Kita hanya berusaha untuk memperbaiki, berusaha. Tetapi hakikat keputusannya tak boleh juga. Amerika juga yang berkuasa di dunia ini, Israel juga yang berkuasa, tapi penguasaan tersebut hanyalah sementara sahaja. Di situ kita melihat orang mukmin sentiasa melihat Allah. Dia tidak kagum dengan Amerika, dia tidak kagum dengan kuasa besar, karena dia tahu yang memberinya tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dalam ayat ni biyadihil mulk. Dalam ayat surah Ali Imran biyadihil khair, biyadikal khair. Itu semuanya kebaikan daripada Allah, itu semua kekuasaan daripada Allah. Sebab itu dalam sejarah ada seorang raja, bila dia nak meninggal, dia sedar kebesaran dia sangat, tak ada apa-apa. Maka dia berkata kepada Allah, bahasa kita nazar, kita tak nampak apa dah. Orang yang nazar dia lemah. Maka dia berkata kepada Allah, ya man la yazulu mulku irham ala man yazulu mulku. Wahai Tuhan yang kekal kekuasaannya, kasihanlah kepada raja yang hilang kekuasaannya. Kekuasaan pemerintah terberhenti bila nyawa diangkat. Dan Allah hayyun qayyum, hidup dan terus berkuasa. Sudah pada hari kiamat Allah menyebut dia semua orang mati. Malaikat Israel pun mati, yang tukang cabut nyawa pun mati. Maka Allah berfirman kepada khalayak kita, limanil mulkul yaum, siapa yang jadi raja hari ini? Semua tak jawab, semua mati dah. Kita dah mati dah. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Pada tiupan pertama semua mati. Sebab sangkakala ni kejutan, belum orang dengar kuat mati. Sebab tu dia panggil dalam medik, bila kita sakit kuat sangat mati. Bila kita fikir macam mana boleh mati, semua tiupan tu kuat, kita terkejut mati pula. Punya kuasa Allah Ta'ala luar biasa. Bahasa yang mungkin nampak keras, sadisnya dalam keadaan sedemikian. Dia terkejut. Sebab tu terkejut bahaya. Sebab tu pesakit dia jadi terkejut. Kalau ada sakit sangat terkejut, dia boleh mati. Ini tiupan sangkakala. Mati. Malaikat, semua malaikat mati. Illa man syaa Allah, malaikat yang dikehendaki oleh Allah, iaitu malaikat Israel dan Jibril ketika itu. Kemudian Jibril pun mati. Last sekali Tuhan suruh Israel cabut nyawa sendiri. Sakit dia cabut dia pun sakit. Israel yang sangat besar tu pun bila cabut nyawa dia pun sakit. Ketika itu tiupan yang kedua semua mati dan Allah berkata, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa? Seorang pun tak menjawab ketika itu. Allah jawab balik, lillahi wahidul qahhar. Sebab itu bila kita ada akidah yang sedemikian, kita tidak akan jadi lemah. Dan ini sabit dalam sejarah Quran. Sebab itu kalau kita nak baca kitab sejarah yang paling sahih, Al-Quran. Ini teori dia. Kalau kita nak tengok sunnah yang paling sahih, ialah Al-Quran. Selalu orang sebut sunnah yang paling sahih Sahih Bukhari, betul. Tapi di sudut
kutubus sunnah, tapi yang paling sahih adalah Quran. Makna sunnah yang paling kuat, yang sabit dengan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua Bukhari, Muslim. Sebab bila Allah sebut sunnah Nabi, itu yang paling kuat sebab Quran yang paling kuat. Jadi Quran cerita sejarah yang paling kuat, cerita tukang saharah, tukang ahli sihir. Kalau di zaman moden ni saintis-saintis lah. Zaman dulu saintis-saintis dia panggil dalam bentuk ahli sihir. Di zaman Nabi Yusuf, saintis-saintis ialah tukang mentadbir mimpi. Setiap zaman dia ada tokoh dia. Maka umat Islam di zaman ini tidak perlu jadi bomo. Saya tengok tadi dah macam-macam iklan bomo. Kita banyak yang bomo iklannya di traffic light. Kencing tak lawas bersepah dengan makhluk halus. Dia kaitan, saya pun tak faham apa kaitannya. Mesti kencing tak lawas dengan makhluk halus. Dia punya kepakaran bomo tu. Dia tak pergi ke lain. Itu zaman dulu, itu zaman Fir'aun. Zaman kita tak perlu. Zaman kita zaman sains dan teknologi. Itu kepakaran dia. Dan di zaman Nabi Yusuf, pentakwil mimpi. Jadi setiap zaman dia ada tokoh. Jadi mereka ni tukang sihir yang paling handal. Fir'aun ingat Nabi Musa ni ahli sihir. Sebab dia bukan buat magic. Dia punya tongkat dia jadi ular, tangan dia keluar cahaya. Ini satu benda yang pelik. Fir'aun tak boleh buat. Maka dia kata ini adalah sihrun mubin. Ini satu sihir yang nyata. Panggil tukang-tukang sihir, main. Maka tukang sihir ni dia, otak dia macam biasa, bateri. Kata kalau aku menang terhadap Musa dapat apa? In kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang dapat apa? Innalaka, kamu akan dapat ganjaran dan dapat pangkat lagi. Wa innakum apa? Sesungguhnya kamu minal muqarrabin, kamu akan jadi orang yang sangat dekat. Kemudian bila jumpa dengan Musa di satu tempat, maka kata, siapa nak baling dulu? Kami ke kamu? Maka Nabi Musa kata, kamu dululah baling. Fa'alqa, maka baling tongkat. Jadi tongkat tak berubah jadi ular. Tongkat tetap tongkat. Itu sihir. Sihir ni dia main silap mata ya. Mata kita tersilap tengok. Jadi bila dia baling tongkat tu, orang ramai tengok ular besar. Fastarhabuhum. Jadi semua pun takut. Ular banyak ni. Kemudian waja'u bisihril azim, mereka bawa satu sihir yang besar. Nabi Musa pun takut. Tapi Allah perintahkannya lontarkan tongkat tersebut. Kemudian tiba-tiba tongkat tu jadi ular semua. Bila tongkat tu jadi ular, ahli sihir ni tahu sihir tongkat tak jadi ular. Tongkat tetap tongkat. Mata orang nampak dia jadi ular. Maka dia tengok ini bukan sihir. Sebab kalau ilmu sihir, kami yang paling pakar. Tongkat tu tak berubah jadi ular. Tongkat tetap tongkat. Tapi bila tengok tongkat Nabi Musa, ular semua. Tiba-tiba dia makan habis tongkat-tongkat yang lain. Sebab kalau tongkat yang dia ahli sihir tak makan orang, ini makan. Kemudian mereka tengok ini bukan sihir, terus yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan Nabi Musa dan Harun. Fir'aun marah. Qala amantu qabla an adana lakum. Ini bahasa mereka. Kamu beriman dengan Musa sebelum aku bagi izin? Mereka macam tu. Kamu buat benda ni sebelum kami bagi izin? Kalau tengok skrip mereka macam skrip Fir'aun. Dia punya diktator dia macam tu. Ni mesti kamu dah berpakat dengan Musa untuk menjatuhkan aku. Saya akan bunuh kamu, akan salib kamu. Kata mereka, faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayatad dunya. Hukumlah, bunuhlah kami, tapi kamu boleh hukum kami di dunia sahaja. Ini keyakinan apa? Al-mulk. Satu umat Islam perlu dibina dengan surah ini, surah pembinaan insan. Kalau kita bincang dari sudut human development, surah ini mampu membina kita. Itu ayat yang pertama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah takbir syai', semua benda Allah berkuasa. Walaupun yang kecil-kecil, walaupun kromosom. Siapa yang berkuasa ke atas kromosom? Siapa yang buat bayi itu cacat? Allah. Dia yang berkuasa. Bayi yang cacat berlaku masalah pada kromosom. Siapa yang berkuasa ke atas kromosom? Doktor? Tidak, Allah.
Semua benda sel-sel kita itu. Sebab itu Allah ta'bir dengan bahasa syai'. Syai' ni maksudnya benda yang paling kecil, kuman pun itu pun milik Tuhan. Dia nak kaitkan dengan biyadikal mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada raja tak berkuasa, tapi Tuhan ni, kalau Tuhan fahaman Aristotle, Tuhan mencipta tapi tidak berkuasa. Di barat dia faham macam tu. Sebab tu mereka langgar hukum Tuhan. Sebab apa? Mereka anggap Tuhan ni mencipta tapi tak ada kuasa. Yang berkuasa manusia. Itu dipanggil akidah Aristotle. Akidah Muslim, Tuhan mencipta dan berkuasa. Maka Allah sebut biyadikal mulk wa huwa ala kulli syai'. Syai' itu makna semua benda. Mata kita pun Allah yang berkuasa. Siapa yang letakkan air dalam badan kita? Allah, bukan kita yang letak. Siapa yang letak darah kita 5 liter? Darah kita ada 5 liter. Siapa? Allah. Siapa yang memperjalankan? Dia panggil tindakan kita ada 2. Satu, tindakan yang Allah beri kita peluang untuk bertindak, kehendak kita makan, tidur semua. Tapi ada benda yang Allah yang sistemkan. Perjalanan air, perjalanan darah. Darah kita hari-hari darah bau. Buah pinggangnya operasi. Itu bukan kita yang buat, Allah. Tak nampaklah kuasa Allah dalam badan kita. Kita sekarang ni bertindak. Allah cipta tindakan manusia ada 2. Satu di bawah kekuasaan kita dengan kehendak Allah. Satu lagi di luar kekuasaan kita, iaitu anggota dalaman kita. Kita bernafas, jantung kita bukan yang buat. Kita ada switch, tutup dulu, rehat, tak ada begitu. Allah yang buat begitu. Buah pinggang kita operasi, Tuhan yang buat. Di situ dipanggil dalam bahasa istilah term dia dipanggil af'al ittirariyah, tindakan yang di luar kawalan manusia. Agak-agak siapa yang berkuasa? Allah. Di ayat ini dia mengasaskan satu akidah yang luar biasa. Sebab daripada kecil, sebab di barat dia punya kefahaman Tuhan tak tahu detail. Kalau tuan-tuan baca buku Aristotle, cuba search Google, tulis Aristotle. Apa fahaman Tuhan dia? Dia kata Tuhan ini tahu sikit-sikit yang detail dia tak tahu. Nampak tak kelainan Tuhan, kefahaman kita dengan kefahaman barat? Esok kita nak mati dia tak tahu. Apa kita nak buat dia tak tahu. Dia hanya tahu benda yang umum saja. Yang khusus Tuhan kita tak tahu. Itu fahaman Aristotle. Sebab tu di barat mereka tidak ada undang-undang Tuhan. Kita sebut undang-undang Islam, mereka tak ada. Sebab kefahaman Tuhan mereka hanya mencipta. Tapi akidah kita sebut tidak. Kami Tuhan kami wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua benda yang berkuasa. Tuan-tuan dan perempuan naik kapal terbang, kadang-kadang kapal terbang tu slow, angin kuat. Angin, kita tak boleh nak marah pilot dengan ribut di atas awan tu. Dia main ribut, siapa boleh elak? Macam kapal terbang Asia tu, dia pun tak sangka dia masuk dalam awan tu. Semua benda kalau kita tengok, siapa yang berkuasa? Allah. Ketika itu kita naik kapal terbang bergegar habis. Kita pun naik panik. Nak menghentikan awan tak boleh. Ketika itu kita secara tabiat berdoa, ya Allah, kalau orang putih, oh my God. Cuba tengok orang putih, bila dia takut, dia terus sebut oh my God, walaupun dia tu atheist. Saya tengok satu kapal terbang sampai tu, orang tengok tu, oh my God, oh my God. Dia pun tak tahu sebab Tuhan tak sebab, tapi automatik kita akan sebut Tuhan. Siapa yang berkuasa lagi selain daripada Tuhan? Oh, itu yang dipanggil manusia mesti beriman dengan Tuhan dengan cara tabiat. Dia tak boleh tolak Tuhan. Sebab tu di Mesir ada seorang, dia orang Islam, kemudian dia murtad. Murtad bukan masuk Kristian, jadi tolak Tuhan tu. Nama dia ateis. Dia pergi Perancis, dia buat satu syarahan. Dia kata saya dah tak Islam dah. Saya menganuti kefahaman tidak ada Tuhan. Orang tak percaya. Dia kata kamu ni bohong. Orang tak percaya dia tu ateis. Kemudian dia nak bagi orang percaya, dia sebut apa? Wallahi saya ni ateis. Jadi orang bilang kamu ni bohong. Kalau kamu ni ateis, kenapa sebut wallahi? Tak, sebab kita bila kita nak sebut kita ni betul, kita guna nama Tuhan. Dia sebut Aisyah semua dengan nama Tuhan. Jadi macam mana ada ateis? Tengok macam manusia ni tanakut dia punya pemikiran dia sonsang. Dia nak mengaku dia tak ada Tuhan, tapi sebut nama Tuhan. Ini dia panggil orang yang paling baral kata orang kita.
Ini di antara makna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita berpindah kepada ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayah. Kalau nak cerita surah Al-Mulk tu ada 30 ayat tapi sangat menarik. Kalau tuan-tuan baca dengan tadabbur, dengan penghayatan, surah Al-Mulk ni memberi kita satu keyakinan, kekuasaan, kasih sayang yang luar biasa, kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang penutup yang sebelum azan insya sebab saya ada ceramah di mana sikit. Allah menyebut dialah yang mencipta kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mencipta kematian. Dan kenapa ulama tanya Allah sebut kematian dulu, tak sebut kehidupan dulu? Sebab dari sudut afdaliyah, dari sudut kemuliaan, mati itu lebih mulia daripada kehidupan. Sebab makin dekat dengan Tuhan. Kita bila kita mati dah dekat dengan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dah nak masuk dah hari kiamat. Dan mati ini, qul innal mauta alladhi tafirrunahu fa innahu mulaqikum. Ini yang sifat mati yang kita takut. Katakan mati yang kamu lari, semua lari pada mati. Fa innahu mulaqikum, dia sedang mencari kamu. Allahu akbar. Ini undang-undang alam yang macam mana kita ada leluasa pun bila sampai ajalnya kita akan dicabut. Maka didahulukan disebut kematian supaya kita mengambil berat tentang kematian. Dan Allah cipta kehidupan ini satu benda sahaja, liyabluwakum, nak uji kamu. Tak ada dalam dunia ni melainkan dia diuji. John C. Maxwell sebut problem manusia ni, dia kata semua hari-hari sebut masalah, seolah dia seorang ada problem. Manusia ni semua ada masalah, tak ada orang yang terlepas daripada masalah. Cuma kita tengok dia kadang-kadang bukan masalah macam itulah. Kadang happy, ada semua orang pandai menyembunyikan masalah, itu yang bagus. Satu ada buku John C. Maxwell, sometimes you win, sometimes you fail to learn. Ini buku tu bagus. Hidup kita macam tu, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, tapi kita kalah tu adalah untuk belajar. Ini dia tak ada, kita ni always dah sampai. Buku tu bagus, walaupun barat dia tulis, tapi dia mempunyai satu minda yang baik, minda yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Di kehidupan kita mesti diuji, mesti satu hari kita ni gagal juga, tapi kegagalan itu adalah ujian untuk kita belajar. Tapi al-akhta' khar mu'allim, kesalahan itu, kegagalan itu sebaik-baik guru kita. Dan orang yang hebat selalu belajar daripada kesalahan. Sebab kesalahan yang dia bagi kita kuat ingat. Yang kita buat betul ni kadang lupa je. Yang kita fail jawab tu yang kita ingat. Jadi Tuhan cipta kita adalah untuk nak tengok siapa yang paling terbaik performance dia. Sama ada dalam keadaan miskin, kaya, berpangkat, bawahan. Dia tidak menyebutkan pangkat, tapi disebut siapa yang paling ahsan amala. Iaitu kalau kamu jadi orang bawah, kamu yang paling terbaik. Kalau jadi imam masjid yang paling terbaik. Kalau jadi muazzin yang paling terbaik. Kalau jadi pengurusi yang terbaik. Dia bukan tengok pada pangkat, tengok yang terbaik kerja dia. Tapi minda Melayu, dia tunggu pangkat tinggi baru dia nak perform. Tak betul tu. Perform daripada awal, al-amal itu. Walaupun kerja kita kerani, tapi Allah nak ahsanu amal. Dan yang ajaib dalam ayat ini, Allah menyebut amal dalam bentuk nakirah. Dan al-amal, Allah tidak sebut al-qaul, al-fi'l. Sebab dalam bahasa Arab, bila sebut al-amal, dia merangkumi luas maknanya. Minda yang paling terbaik, hati yang paling terbaik, tindakan yang paling terbaik, percakapan yang paling terbaik. Sebab itu Allah menyebut ahsanu amal, supaya kita berfikir yang paling terbaik, hati yang paling terbaik, tindakan yang paling terbaik, percakapan yang paling terbaik, atau kita namakan sebagai komunikasi. Dan Allah letakkan amala dengan nakirah fatahatain. Apa faedah dia? Kata ulama, supaya kita tiap-tiap hari buat yang paling terbaik. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik pada hari ini. Pada setiap ayat ada hikmah, ada rahsia, ada sebab Allah buat ayat macam tu. Allah turunkan ayat macam tu. Kalau nak baik kepada kita, supaya kita tidak ada perhentian. Ini KPI dia. Allah nak tengok siapa yang paling terik. Dan tidak ada istilah saya dah umur 60 terang ni, tak ada. Sampai mati ahsanu amal.
Cara yang paling terbaik mati dengan mengucap kalimah la ilaha illallah. Cara sakit dengan bersabar, tidak mengeluh dan tidak meratus. Sebab kita nak buat yang paling terbaik dalam setiap amalan kita, dan kita tidak ada perhentian terbaik itu. Mungkin sembahyang kita dulu nampak tak bagus, kita pertingkatkan lagi. Esok, dulu mungkin 20 tahun kita baca qul hu, naik sikit baca qul ya, macam tu contoh. Up sikit. Dulu mungkin kita tak faham surah Al-Fatihah, kita dah mula menghayati surah Al-Fatihah. Dia ada setiap hari peningkatan, dan peningkatan dengan Tuhan tak ada perhentian. Dia tak ada macam saya dah okey dah, tak ada. Hidup kita dengan Allah, Allah sebut antumul fuqara'u ila Allah, kamu sentiasa berhajat kepada Allah. Jadi tidak ada istilah saya rasa saya dah okey dah. Sifat ubudiyah tidak ada okey. Sifat ubudiyah dia macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, ajar saya satu doa. Ada masa ya? Ada berapa Syah? Berapa minit ya? Ha? Oh, 10. Saya rasa macam tak nak habis dah. Jadi Rasulullah dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dalam bab sembahyang, Rasulullah ajar satu doa yang perlu kita hayati. Rasulullah ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq satu doa yang sangat bagus diamalkan sebelum kita bagi salam dalam sembahyang. Dia disebut innaka hamidum majid, kita baca doa ni. Dan doa ni sangat eksklusif sebab dimulakan dengan Rasulullah mengajar doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar sebut satu kalimah ubudiyah yang mungkin kadang-kadang kita rasa pelik. Abu Bakar tak pernah buat zalim, tapi permulaan dia sebut, wahai Tuhan aku banyak buat zalim. Abu Bakar sebut macam tu. Ini dia panggil bahasa ubudiyah. Abu Bakar ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua di dalam gua apa tu yang kita ziarah di Mekah. Tengok, subhanallah. Dan namanya disebut dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Abu Bakar ni sifat dia disebut dalam Al-Quran, walaupun nama tak dimentionkan, tapi Allah sebut Allah akan redha Abu Bakar. Dan Nabi sebut dalam hadis Bukhari, law ittakhadtu khalilan latakhadtu Abu Bakr walakin ukhuwatul Islam. Kalau aku nak ambil kekasih, dan saya aku akan pilih Abu Bakar, orang yang paling tinggi. Umar pun kata, law wuzina imanu Abi Bakr ala imani hadhihi ummah la rajaha imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman umat ini dengan iman Abu Bakar, iman Abu Bakar lebih kuat. Tetapi bila dia berjumpa dengan Allah, dia bukan dengan bahasa megah. Bahasanya saya zalim Tuhan. Banyak sangat zalim dia, subhanallah ajaib. Bila Abu Bakar sejarah dia buat maksiat lah. Sebab sebelum dia masuk Islam pun dia tak sembah berhala, dia tak minum arak, tetapi dia sebut, ya Allah banyaknya dosa aku, dan tidak ada pengampunan melainkan daripada kamu, ampunkan dosa aku. Inilah bahasa ubudiyah. Inilah bahasa ubudiyah yang Allah nak daripada kita, yang kita kena perform di hadapan Allah. Inilah maqam yang ulama sebut maqam yang paling tinggi, maqam iyyaka na'budu, maqam iyyaka na'budu, maqam al-'abdu, maqam yang disebut dalam ayat Isra yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Sebab kata ulama, kenapa Allah sebut al-'abdu? Kerana abdu itu maqam yang paling tinggi di sisi Allah. Mungkin bagi kita hamba, tetapi sebenarnya Allah suka kita jumpa dia dengan hamba. Lihatlah Nabi bila dia bertahajud sampai bengkak kakinya. Aisyah berkata, kenapa buat ibadat lagi? Qad ghufira laka ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Diampunkan dosa yang lepas dan akan datang pun diampunkan dosa. Apa kata Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura. Oleh kerana Tuhan ampunkan dosa aku yang akan datang dan yang terdahulu, bukankah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Abdan.
Manusia perlu mengejar kalimah al-'abd, bukan mengejar kalimah yang lain, untuk mencapai al-ahsan, yang paling terbaik. Dan ubudiyah ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia berlainan dengan al-ibadah. Di sana ulama membezakan di antara al-ubudiyah dengan ibadah. Ubudiyah ni dalaman perasaan kita dan akan kekal selama-lamanya. Adapun ibadat tak akan kekal. Bila kita mati saja, tak ada di akhirat nanti sembahyang, tak ada di akhirat puasa, tak ada akhirat haji. Ibadat terhentinya dengan kematian kita. Tetapi ubudiyah tidak terhenti. Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Allah. Ada kita sembahyang dalam kubur? Tak ada. Bila hari kiamat ada sembahyang, ada upacara sembahyang 5 waktu? Tak ada. Ada apa nama dia, tawaf 7 kali? Tak ada. Yang ada hanya kata ulama al-ubudiyah. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Yang hanya ada kata-kata yang baik dalam syurga. Yutafu 'ala la ibadi la khaufun 'alaihim. Di syurga nanti Tuhan kata pada hamba-hamba Allah, jangan takut, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wala antum tahzanun. Dalam syurga semua happy, seronok. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Karena ahli syurga tidak akan bersedih. Yang bersedih siapa dia? Ahli neraka. Wa yajillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Orang di akhirat kelak, ahli syurga tidak akan disentuh sebarang kesedihan. Allahu Akbar. Semua yang sedih, yang matanya buta, yang cacat, yang OKU, yang sakit, yang dizalimi di dunia ini, orang nampak dia sedih, rumahnya buruk, kehidupannya tak terurus. Di akhirat kelak, kesemuanya itu sudah tidak ada. Yang hanya ada salama. Bila kita masuk syurga nanti, insya-Allah malaikat akan berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuk semua perkataan yang selamat. Malaikat kata selamat, masuk, seronoklah kamu di syurga ini, duduklah kekal selama-lamanya. Maka kita akan berkata insya-Allah wa qalul hamdulillah. Ini ucapan ahli syurga. Jadi perbanyakkan alhamdulillah sebelum kita di akhirat. Ahli syurga membanyakkan alhamdulillah. Bila kita masuk syurga, kita akan sebut aqalul hamdulillah. Maka berkata alhamdulillah. Ini ucapan, mudah-mudahan kita bangun tidur nanti pun alhamdulillah. Masa dah habis, jadi saya kena berhenti dulu. Wallahu a'lam. Jadi siapa yang berminat, ada sedikit saya bawa buku ni, hanya sedikit kita bawa, tak banyak. Sebab tersilap orang. Jadi ada di luar dengan CD Ustaz Zahzan. Harga dia RM20 saja. Dan ada buku-buku yang lain kalau tuan-tuan berminat. Ada buku saya ni, buku fiqh perubatan. Ini buku membicarakan tentang derma darah, derma organ, DNA, nasab, pembedahan dan banyak lagi, ibu tumpang pun ada. Semua masalah fiqh perubatan ada dalam buku ni dan dimuatkan dengan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Dan yang terbaru saya nak promote sikit lah. Ini dipanggil pemakanan sunnah. Ada masa sedikit. Itu indahnya pemakanan perubatan Islam. Ini buku ni selama 3 tahun kita buat. 3 tahun kita buat dan penulisnya 11 orang. Daripada profesor, semua dia pensyarah dan profesor saintis-saintis di UKM. Harga dia RM65 saja. Ini buku ni 3 tahun dan mendapat tajaan daripada Bank Muamalat. Semua ada cerita air, cerita keju, cerita makanan nasi, semuanya dimuatkan dalam bentuk saintifik. Ini yang kita nak bawa kepada masyarakat, bacaan yang sahih. Jadi buku ni dibuat selama 3 tahun, baru dilancarkan seminggu lepas, 10 hari lepas begitu, di PWTC. Dan ini majalah kita yang terbaru, Demi Cinta. Ini khas 2 bulan sekali untuk wanita. Semua yang dia menarik tulisan-tulisan Dr. Sharifah Hayati orang Johor, kemudian Dr. Nik Salida orang Kelantan, banyak isu-isu wanita dengan harga RM6 saja. Ini kita bawa khas daripada Kuala Lumpur. Dan yang mungkin terakhir, tak sempat saya nak baca semua sebab nak pergi surah lain, iaitu hadis Qudsi, iaitu 100 hadis sahih dan hasan, tak ada hadis dhaif. Kalau tuan-tuan nak baca di surau ni boleh, nak wakaf boleh, nak bawa mengajar boleh.
Semua hadis qudsi maksudnya hadis yang difirmankan oleh Allah melalui lisan Nabi ada di dalam hadis ini. Ini kita bawa 50 buah saja. Sebab tak banyak kita bawa ni susunan semua hadis sahih. Dan yang terakhir, kalau siapa nak bincang tentang hudud, isu hudud yang sederhana, ini soal jawab hudud. Semuanya terungkai dalam buku yang dikarang oleh 5 penulis. Bersama Dr. Azhar, soal jawab dengan mudah. Jadi di luar sana mereka mungkin duduk dalam 10 minit sebelum kita berangkat ke surau sana. Saya mohon maaf kerana kelewatan. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan dan puan-puan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi